Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ashif bin Ilham, pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris semester akhir. Hari ini saya ingin menerangkan serba sedikit tentang kit yang saya bina. Final year project saya adalah pembinaan dan kebolehgunaan papan monogram bagi topik lukisan berskala bagi murid tingkatan 3. Okay, saya terus kepada penerangan kit yang saya bina. Okay, kit yang saya bina ini mengandungi ada papan permainan itu sendiri. Okay, saya ada set puzzle, 4 puzzle, dan saya ada nombor. Di sini ada kad skala. Kat sini ada kertas soalan. Dan ni kertas hukuman untuk permainan. Untuk yang pertama, kita ada untuk kad skala. Kad skala ini digunakan pada standard pembelajaran. Saya akan gunakan kad skala ini di dalam sesi penerangan. Jadi selepas guru menerangkan tentang standard pembelajaran tersebut, guru memanggil 3 orang murid. Berdasarkan sebab kita ada 3 ini, kita ada 3 kad skala. Mula-mula guru akan masukkan dulu satu kad objek. Lepas tu cikgu kena adjust sikit. Kat sini guru tunjukkan kepada murid tentang objek. Objek begini. Apabila murid datang ke hadapan, so murid tersebut dia masukkan kad skala tersebut di dalam ini juga. Dan adjust. Kita ada objek di sini tadi, dan kita ada kad skala. Lepas tu murid yang dipanggil itu dia akan kirakan skala tersebut dan dia tuliskan jawapan dia skala berapa. Sama juga untuk murid yang kedua dan murid yang ketiga. Kita pergi kepada penerangan seterusnya. Pertama sekali, saya ingin terangkan dahulu apakah masuk merah, kuning, hitam, hijau dan biru ini. Penerangan saya letak di kiri saya. Pertama sekali, murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan, dan setiap kumpulan itu akan dikategorikan sebagai kumpulan biru, kumpulan kuning, kumpulan hijau dan kumpulan oranye. Dan setiap kumpulan akan dibekalkan satu papan macam ni, papan kosong. Dan di belakangnya ada gambar objek. Jadi contoh, lepas tu murid akan mengundi untuk siapa yang jalan dahulu. Contohnya kita ada kumpulan biru jalan dulu. Dan dia akan tebal dadu. Contohnya bila dia tebal dadu, kumpulan biru dia terkena di petak biru. Petak biru akan ambil satu kertas soalan, satu kad soalan.
automatik mereka akan dapat satu kepingan puzzle. Kepingan puzzle macam ni. Okey. Dan di belakangnya, okey, kepingan puzzle tersebut, okey, guru akan pegang kepingan puzzle tersebut dan guru perlu label di belakang puzzle tu huruf B, menandakan kumpulan masing-masing. Okey, contoh B ni adalah untuk kumpulan biru. Okey, contoh, lepas tu kalau untuk kumpulan oranye pula, okey, guru boleh guna O. Okey, kalau untuk kumpulan hijau, guru boleh guna huruf H. Kalau untuk kuning pula, guru boleh guna simbol K. Okey. Apabila contoh murid dapat satu kepingan soalan dan mereka automatik akan dapat satu kepingan puzzle. Dan murid tersebut perlu menjawab soalan yang terdapat di dalam kertas soalan tersebut. Tidak kiralah soalan itu murid dapat jawab betul atau salah, mereka tetap akan dapat kepingan puzzle. Okey. Okey, soalan yang murid sudah jawab, okey, letak di bawah sekali. Dan okey, kepingan tersebut, okey, mereka akan guna letak di papan ini. Okey, dan mereka akan susun sehinggalah dapat kembali lukisan berskala, full lukisan berskala berdasarkan objek yang berada di belakang ini. Okey. Okey, selepas selesai murid dapat kesempurnaan kepingan puzzle untuk lukisan berskala, okey, murid akan diberi, setiap kumpulan juga akan diberi nombor untuk mereka beritahu contoh skalanya 1 kepada 3. Okey, murid perlu buat macam ni. Okey. Okay, sekiranya murid terkena di tapak merah pula, okey, tapak merah, okey, dia ada dia punya kad hukuman dia. Okey, contoh satu adalah mereka hilang satu pusingan untuk bermain. Okey, lepas tu letak lagi di bawah. Okey, pemenang untuk permainan ini adalah mereka dapat menyelesaikan puzzle lukisan berskala serta kumpulan mereka yang dapat menjawab soalan yang paling banyak sekali. Seterusnya, okey, ini juga saya gunakan papan ini untuk standard pembelajaran yang lain, iaitu standard pembelajaran. Okey, saya gunakan permainan ini di sesi pengajaran yang kedua juga, di sesi perkembangan pengajaran yang kedua, iaitu lebih kepada pengukuhan. Okey. First sekali macam tadi juga, murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan dan dikategorikan sebagai kumpulan biru, hijau, kuning dan oranye. Okey. Okey, kumpulan pertama yang jalan, so dia akan main dadu, baling dadu. Okey, contoh dia dapat nombor 6. 1 2 3 4 5 6. Okey, so kita jalan lagi. Okey, dapat 6 lagi. 1 2 3 4 5 6. Okey, contohlah dia dapat di tapak biru. Okey, so dapat. Okey, ada apa dalam kertas soalan ini? Terdapat
beberapa sisi untuk murid setiap kumpulan itu lukis lukisan berskala masing-masing yang mereka dapat. Setiap kumpulan akan dibekalkan satu objek dan mereka perlu melukis lukisan berskala bagi objek tersebut. Dan macam mana mereka nak melukis itu? Cara mereka nak lukis itu, mereka perlu mendapatkan kertas soalan ini, warna biru ini. Di dalam ini terdapat ada sketch lakaran bagi setiap sisi yang perlu setiap kumpulan itu lukiskan. Pemenang akan diukur melalui siapa yang dapat siapkan dahulu mereka punya lukisan berskala bagi objek yang mereka dapat. Seterusnya, untuk standard pembelajaran yang terakhir, iaitu kita masih menggunakan papan ini, cuma kita ubah dia punya cara bermain. Kita ubah kaedah bermain sahaja. Sama seperti tadi, murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan dan dikategorikan sebagai kumpulan biru, kuning, oranye dan hijau. Contoh kita ada kumpulan hijau yang jalan dahulu. Contoh dia jalan-jalan, dia terpijak di petak biru. Dan dapat kertas soalan. Di dalam kertas soalan ini terdapat soalan menyelesaikan masalah dalam lukisan berskala. Dan di dalam soalan itu terdapat satu ayat, iaitu contoh kad yang pertama ini ada ayat istimewa. Setiap kumpulan wajib dapat 2 ayat sahaja. 2 ayat sahaja. Apabila mereka sudah dapat 2 ayat, kira mereka sudah selesai. Dan mereka memberi kepada murid lain untuk teruskan bermain, sehinggalah murid kumpulan lain dapat 2 ayat juga. Dan ayat tersebut apabila digabungkan, dia adalah suatu ayat motivasi. Guru boleh menerangkan ayat motivasi tersebut di dalam kelas sebagai nilai yang guru boleh terapkan saya rasa itu sahaja penerangan tentang kit pembinaan kit papan monogram yang saya bina. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menonton video saya ini.
dan sudi menjadi penilai terhadap kit yang saya bina ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.